soal ideologi yang berkaitan dengan kaum itu walaupun ada tetapi dia belum lagi benar-benar mengakar. Kemudian tahun 1946 UMNO ditubuhkan. UMNO ditubuhkan dan memang bawa kepentingan orang Melayu lah. Maksudnya memang kita dah nampak lah soul struggle of the Malays lah. Soalan lain, Doktor. Kita lihat dari sudut latar belakang parti politik yang mempunyai ideologi dan juga aliran yang tersendiri. Sebelum Merdeka sudah ada bahkan kita lihat keterbukaan sebilangan tokoh Melayu untuk bekerjasama dengan aliran-aliran kiri untuk menentang penjajah dan juga untuk dalam kegiatan politik mereka. Dan juga selepas pembentukan Malaysia, kita ada lagi berterusan dan makin bercambah lah, kan? Macam mana kalau kita boleh nak lihat hal ini dari sudut parti politik dan juga ideologi yang ada dengan hubungan kita panggil isu-isu yang telah kita sentuh lah, perlembagaan masyarakat Melayu dan juga sebagainya. Baik. Parti-parti politik di Indonesia, kalau kita nak telusuri sejarah, parti politik yang terawal ditubuhkan dengan nama parti ialah Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Iaitu sebelum ditubuhkan UMNO itu sendiri. UMNO ditubuhkan pada Mei 1946. Parti Kebangsaan Melayu Malaya, yang ini Parti Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO. Tak banyak bezanya. Okay. So ideologi yang dibawa ialah kaum, iaitu perjuangan atas kepentingan kaum. Cumanya walaupun PKMM itu ditubuhkan atas dasar memperjuangkan kaum, dia tidaklah dalam kita kata sudut yang sempit. Tidak. Mereka sangat terbuka sehingga kerjasama pertama antara parti-parti antara kaum itu dipelopori oleh PKMM sendiri bersama dengan AMCGA. Mereka bergabung dengan pertubuhan orang Cina dan Democratic Union misalnya, pertubuhan pekerja, untuk membentuk AMCGA Putra, Pusat Tenaga Rakyat, All Malayan Council for Joint Action. Baik. Ketika ini soal ideologi yang berkaitan dengan kaum itu walaupun ada tetapi dia belum lagi benar-benar mengakar. Kemudian tahun 1946 UMNO ditubuhkan. UMNO ditubuhkan dan memang bawa kepentingan orang Melayu lah. Maksudnya memang kita dah nampak lah soul struggle of the Malays lah. Jadi itu untuk menentang Malayan Union. UMNO ditubuhkan untuk menentang Malayan Union atas kepentingan Raja-Raja Melayu dan mempertahankan keistimewaan orang Melayu lah. Kemudian ditubuhkan MIC. MIC ditubuhkan tahun 49, kemudiannya MCA pula ditubuhkan. Dan bila kita tengok MCA, MIC dan UMNO ini adalah parti-parti yang mewakili kaum masing-masing. Maka ideologi yang dibawa ialah perjuangan untuk kaum masing-masing, kepentingan kaum masing-masing. Sehingga tahun 1951, 1952 tidak adalah kata interaksi ataupun satu cubaan untuk mewujudkan satu coalition untuk menyatu padukan. Tetapi apabila timbul soal bahawa kita perlu memperjuangkan kemerdekaan, dan kemerdekaan itu perlulah diperjuangkan bersama, barulah mereka membentuk satu coalition, iaitu perikatan. Perikatan dibentuk kemudiannya lah. Jadi kita tengok yang mempelopori penubuhan parti politik yang bersatu ni ialah kita kata golongan kiri dalam sejarah. Golongan kiri, bukannya golongan kanan. Dan satu lagi yang tersepitnya MCA misalnya ialah campur tangan komunis. Disebabkan contohnya MCA ditubuhkan atas nasihat oleh Edward Gen. Edward Gen iaitu pegawai tinggi British lah, yang mencadangkan sebuah pertubuhan Cina ditubuhkan untuk menarik sokongan orang Cina daripada PKM kepada MCA yang menyebelahi kerajaan. Dan sebab itu jugalah sekolah vernacular, dia ada kaitan dengan sekolah vernacular.
bagaimana sekolah vernacular ini digunakan sebagai kuasa tawar-menawar. Kuasa tawar-menawar bagi mengalihkan sokongan orang Cina khususnya daripada komunis kepada kerajaan. Kerajaan itu masa itu British. Dan sebab itulah ketika merdeka, Tunku Abdul Rahman tak dapat yang banyak yang Tunku Abdul Rahman dapat buat berkaitan dengan sekolah vernacular. Sebab ada ancaman komunis. Kalau sekolah vernacular diharamkan, orang Cina akan menyokong Parti Komunis Melaya, tidak lagi menyokong MCA. Ini ialah satu dilema yang dihadapi. Dan itu berlanjutan sehingga tahun 1963 yang macam-macam. Dan kalau ditanya kepada saya lah, sebab kewujudan sekolah vernacular ini juga menyebabkan wujudnya parti-parti politik yang berideologi perkauman. Dia kekal. Sekolah kebangsaan, walaupun kita kata sekolah kebangsaan, dia jadi sekolah Melayu lah. Orang Melayu yang 90%. Sekolah Cina memang 90%. Dan sekarang memang trend terbaru ialah orang Melayu juga menghantar sekolah ke sekolah Cina sebab menyedari keperluan untuk menguasai bahasa Mandarin. Betul. Sayangnya kita dalam bahasa kebangsaan tak ajar bahasa Mandarin Dekat sekolah kebangsaan. di sekolah kebangsaan. Ini satu cadangan yang saya pernah lontarkan dulu, yang pernah dipersetujui lah. Ada seseorang yang sangat penting hari ini dalam kerajaan yang mempersetujui hal ini, tapi saya nampak tidak ada tindakan yang dibuat pun. Saya katakan Kalau macam tu saya pun boleh setuju. bahasa Melayu, Maksud kita bahasa boleh setuju Mandarin. lah kalau tidak ada tindakanlah yang perlu dibuat tindakan oleh yang orang perlu berkuasa. dibuat orang yang berkuasa. Macam saya kata tadi lah, untuk mengubah kerajaan selepas Tuhan, kerajaan yang boleh mengubah manusia. Betul. Tuhan, tapi kita tak boleh serahkan semua kepada divine intervention. Government has to intervene. Kerajaan perlu campur tangan untuk mengatasi. Satu ialah masalah sekolah vernacular yang juga mempengaruhi kewujudan parti-parti politik vernacular. Dan kemudian barulah muncul parti-parti yang ada sekarang ni. Ada parti-parti yang tidak memperjuangkan satu kaum. Misalnya dalam konteks hari ini Parti Keadilan Rakyat, PKR, Parti Keadilan Rakyat Malaysia, PKR, yang ideologinya lebih liberal demokrat lah, yang membuka pintu seluas-luasnya kepada semua kaum untuk bersama-sama dalam satu parti yang besar. Dan model ini pernah juga dicuba diaplikasikan oleh Datuk Onn Jaafar dalam parti negara, tetapi gagal lah, tidak berjaya. Cumanya kalau kita nak hapuskan politik yang bersifat ideologi yang bersifat perkauman dalam parti politik ini, perjalanannya masih jauh. Perjalanan masih jauh selagi mana kita tak menyelesaikan hal-hal yang fundamental, soal bahasa dan soal perpaduan itu.